Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kehadrat Nabi Muhammad khatamil anbiya wal mursalin. Insyaallah bagi memberkati dan minta keberkatan serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita hadiahkan Fatihah juga kepada baginda Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama abidin, ibu bapa, guru-guru dan muslimin muslimat seluruhnya. Al-Fatihah. Dan juga kita mohon kepada Allah SWT berikan perlindungan dan keamanan, kesihatan dan terpelihara daripada wabak COVID dan bala serta musibah. Semoga Allah SWT berikan kita afiat dan berikan kita keamanan dan berikan kita kejayaan di dunia dan juga di hari akhirat, dan mendapat rahmat serta keberkatan daripadanya serta mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi alhamdulillah kita dapat berhimpun di dalam satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan kita kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisah hanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengaji serta mempelajari satu-satu ilmu, mencari keredaan Allah dan mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala seperti mana firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan rumah Allah, mereka adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan mereka sentiasa mendirikan salat dan membayar zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua. Fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi alhamdulillah kita dapat sambung dalam pengajian kita di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi saya rasa dah masuk kepada bab yang kedua atau masih lagi bab yang pertama mengenai rupa bentuk Rasulullah. Sampai ingat bab kedua Jadi alhamdulillah kita sekarang berada di akhir bulan Rajab, yang mana Rasulullah sentiasa mengingatkan kita dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa yang ada keistimewaan pada bulan Rajab ini? Jadi yang pertamanya, seperti mana doa Nabi, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kita ni sehingga ke bulan Ramadan. Apa yang ada dalam bulan Rajab sehingga Rasulullah sentiasa berdoa dengan doa ini, iaitu disebut di dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan. Ketika mana Allah mencipta langit dan bumi, dan daripadanya 4 bulan yang dihormati, 4 bulan haram, iaitu bulan Muharram,
bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan apa? Rajab. 3 bulan ni berterutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian diselangi dengan 3 bulan yang lain, kemudian masuknya bulan Rajab. Bulan Rajab ni kalau tuan-tuan perhati, iaitu satu bulan yang istimewa. Yang pertama disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah menjemput baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang agung yang dipanggil mukjizat maknawi, iaitu yang wajib kita beriman, wajib kita yakin walaupun dia tidak masuk akal kita, mencari adat. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Siapa yang tak beriman dengan peristiwa Isra Mi'raj, kufur, jatuh akidah. Macam mana pun keadaan, walaupun perjalanan dia dalam tak sampai 1 malam. Kata isteri Rasulullah, ketika Rasulullah keluar pada rumahnya, Rasulullah masuk balik, masih lagi panas tempat duduk Rasulullah atau tempat pembaringan Rasulullah. Bukan 1 malam saja, berapa minit yang mengikut perkiraan manusia. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, kalau daripada Mekah ke bumi Aqsa atau bumi Baitul Maqdis, perjalanannya lebih kurang 1500 ke atau lebih, kan? Saya pernah pergi Masjidil Aqsa dan saya pernah pergi Masjidil Haram. Kalau kita naik bas pun, saya rasa mungkin dalam perjalanan 1 hari. Kalau kita naik motor, mungkin dalam perjalanan 2 minggu. 1 hari atau lebih, kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu kekasihnya. Kekasih bertemu kekasih. Jadi Rasulullah ni dia boleh menembus semua penjuru langit dan bumi. Termasuk arasy, termasuk kursi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kata zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tiada keraguan padanya. Dalam Quran dicerita tentang syurga. Rasulullah tengok semua syurga-syurga. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala cerita wildanul mukhalladun, tentang apa? Bidadari, hurun ain dan sebagainya. Rasulullah lihat pokok bidara dalam syurga, Sidratul Muntaha, sungai-sungai dalam syurga, nikmat-nikmat dalam syurga diperlihatkan kepada Nabi, dirasa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah makan buah syurga. Ketika Rasulullah balik pada syurga tu, Rasulullah bersama dengan isterinya, maka lahirnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Itu. Daripada keturunan itu, bersama dengan Sayyidina Ali, lahirnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullah liyuzhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sebab itu rahsia, banyak rahsia dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kalau saya nak cerita pasal Isra Mi'raj, kena ambil 1 hari yang khas. Mungkin dalam 2-3 jam nak ceritakan. Orang dulu berhari-hari menceritakan tentang keajaiban peristiwa itu, kerana ia adalah mukjizat maknawi. Termasuk Al-Quran yang kita dapat ni, sekarang kita dapat baca ni, ada 2 mukjizat maknawi yang Allah SWT anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi lain hanya mendapat mukjizat hissi saja. Nabi Muhammad dapat 2 mukjizat yang mana Nabi lain tak dapat, iaitu mukjizat Al-Quran dan mukjizat Isra Mi'raj. Itu dia panggil superhero. Boleh pergi langit, bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Lebih daripada tu, Sidratul Muntaha. Kata Jibril alaihissalam sampai sini. Kenapa dia panggil Sidrah? Iaitu apa? Pokok bidara yang paling ujung. Itu sepadan makhluk. Malaikat pun sampai situ. Maka Jibril kata, aku sampai sini ya Rasulullah. Maka Rasulullah meneruskan perjalanannya untuk memberi tahiyat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Maka Allah bisalam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Rasulullah tak lupa umat-umatnya yang baik, yang saleh, yang beriman. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tengok kasihnya Nabi, kasihnya Allah, kasihnya Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah solat yang kita ambil ni, yang kita sembahyang sekarang ni, 5 waktu sehari semalam itu asalnya 50 waktu. Cuba tuan-tuan bayangkan
kan 50 waktu kan, subhanallah, satu hari 50 waktu kan, 5 waktu pun ramai yang kata babas, betul tak? Cuba cek, orang sini semua orang beriman kan? Cuba cek kalau di sekolah-sekolah kan, di universiti, di tempat kerja kita, kalau kita buat perangkaan, kalau kita buat research, berapa orang yang sembahyang 5 waktu? Pernah ada seorang asatizah datang kat sekolah saya, berapa ramai, tak sampai 5% atau 3% pun pelajar yang solat 5 waktu. Kalau 50 waktu, bayangkan 24 jam kali dengan 60 minit, berapa? Bahagi dengan 50. Ini dah masuk soalan kabat Jadi lebih kurang 28 ke 29 minit. Setiap 29 minit kena sembahyang. Baru nak tidur dah kena sembahyang dah. Baru nak gerak dah sembahyang. Maka kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan atas jasa baik Nabi Musa AS. Rasulullah turun tu jumpa Nabi Musa pula di langit ke-6. Tadi dah jumpa dekat Baitul Maqdis. Bagaimana pertemuan Nabi-Nabi ni? Ada orang kata, ada ke yang qazah ni? Ya Ustaz, Rasulullah bertemu dengan Nabi tu 124,000 Nabi. Rasulullah jadi imam. Pertemuan itu roh dengan jasad. Ya qazah. Saya pergi kat Baitul Maqdis tu, kat situ Rasulullah jadi imam. Semua Nabi-Nabi ikut belakang Nabi. Imam al-Anbiya wa Rasul. Nabi ikut Rasulullah. Nabi Adam ikut Rasulullah. Para awliya ikut Rasulullah. Para siddiqin, mukarrabin, muhibbin, muttaqin, semua ikut Rasulullah. Kita nak ikut siapa? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah sekiranya kamu cinta Allah, ikut Nabi. Sebab itu kita belajar Syama'il Muhammadiyah. Kita belajar tentang hadis Rasulullah. Kita belajar Al-Quran dan sebagainya untuk kita mencintai, merindui, meyakini, beriman dan mengikut jejak langkah Rasulullah, agam dapat rahmat dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia panjang tuan-tuan. Jadi Rasulullah SAW diperlihatkan dengan syurga dan neraka dan sebagainya. Maka Rasulullah bila melihat neraka pula, kita kalau boleh tak nak masuk neraka, Rasulullah tengok neraka, jumpa malaikat apa? Malaikat apa yang jaga neraka? Dah lupa dah. Malaikat Ridwan ke Malik? Malik kan? Malaikat Malik ini dibantu oleh malaikat apa? Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni jumlahnya berapa pula? Sebab itu bila baca Quran ni jangan cepat habis kan? Tadabbur. Cuba buka surah Al-Muddassir. Alaiha 19. Mereka ni jumlah mereka ni 19. Jadi Kasim Ahmad dengan apa ni kumpulan-kumpulan hadis, dia ada satu kod, nama dia kod 19. Semua jadi 19. Hari kiamat pun ada cakap-cakap dia punya fikiran jadi 19. Itu semua menipu kan. Sebenarnya 19 tu kod untuk apa? Masuk neraka. Jumpa dengan malaikat Zabaniyah. Sebab itu jangan main-main nak tahu hari kiamat. Nabi pun tak tahu hari kiamat bila. Dia tahu pakai kod 19. Dia kata campur-campur ni jadi 19. Campur-campur ni jadi 19. Kan dulu kan Rashad Khalifah dengan sekutunya, termasuk Kasim Ahmad, anti hadis dan sebagainya, pakai kod 19. Na'udzubillah. Jadi Rasulullah tengok muka malaikat Malik ni dia tak pernah senyum. Rasulullah datang pun dia tak senyum. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kenapa malaikat Malik ni tak pernah senyum? Memang Allah jadi dia tak boleh senyum. Memang bengis je. Tak percaya pergi dekat penjara Kajang tu, kita tengok orang yang jaga penjara tu, garang-garang kan. Tapi ada tak dia senyum? Balik jumpa keluarga senyum lah. Saya pernah jumpa orang-orang yang jaga penjara ni kat penjara ni garang. Tapi malaikat Malik ni dia tak boleh senyum. Memang Allah tidak ciptakan dia macam tu. Sebab itu kata malaikat, kata ulama, lebih baik kita tak dapat masuk, kita tak masuk neraka sampai bila-bila daripada kita masuk neraka walaupun sesaat. Walaupun sesaat masuk neraka. Jangan kalau kita diberi pilihan, kau masuk neraka kejap, lepas tu masuk syurga. Janganlah macam tu. Kalau boleh biarlah masuk syurga selama-lamanya tanpa hisab. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
daripada umatku ada 70,000 malaikat, 70,000 manusia, umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab. Diperlihatkan pada masa Isra' tu. Maka ketiga itu Nabi Adam dengan Rasulullah jumpa Nabi Adam. Nabi Adam ni, dia tengok sebelah kanan dia senyum. Dia melihat sebelah kirinya, dia sedih. Kata malaikat Jibril, sebelah kanan daripada anak cucunya yang beriman, sembah Allah, maka dia gembira tengok anak cucu. Tengok sebelah kirinya, Allah, dia sedih. Kemudian diperlihatkan nabi-nabi dengan umatnya. Ada nabi yang tak ada umat, seorang pun dia masuk syurga seorang-seorang. Siapa nabi yang masuk syurga seorang-seorang? Siapa nabi yang masuk syurga seorang-seorang? Dia tak ada pengikut. Kita ni ramai tak pengikut lah. Dia masuk syurga seorang-seorang. Nama dia ialah Nabi Sam'un Al-Ghazi, yang cerita tentang apa? Ibadah dia 1000 bulan. Kerja dia pagi jihad, puasa, malam dia berzikir, beribadah. Tiap-tiap hari macam tu 1000 bulan. Subhanallah, 83 tahun. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia daripada fitnah ketiga itu. Dia kerja dia bawa rahang unta, kata Rasulullah. Dia bagi kat orang kafir sekali terus mati. Nabi Sam'un namanya, atau Samsun. Ada Nabi yang ada pengikut satu, ada pengikut dua. Kemudian dipertunjukkan Nabi yang banyak pengikutnya. Kata Jibril, itulah Rasulullah tunjuknya. Maka ketika itu kata Jibril, itulah kaum Nabi Musa. Kemudian Rasulullah diperlihatkan, kata Jibril, angkat kepalamu ya Muhammad, tengok. Dia ramai. Dia kata, itulah umat kau ya Rasulullah. Daripada 70,000 mereka ni masuk syurga tanpa hisab. Kemudian Nabi minta lagi, ya Allah, tambahkanlah ya Allah. 70,000 dah ramai dah. Tapi sahabat dah jumlah ada lebih daripada 124,000. Kuota dah habis dah. Kita kalau fikir-fikir, tak ada harapan ni. Maka Nabi ni disayang umat dia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, minta lagi. Maka Allah jadikan setiap satu daripada 70,000 orang ni masuk syurga tanpa hisab. Kemudian angkatan ketiga minta lagi, maka Rasulullah diberi lagi 70,000 daripada angkatan kedua ni, boleh tayar lagi 70,000 orang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan khususiat istimewa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula kata Allah, ya Rasulullah, 1/4 daripada ahli syurga adalah umat kau ya Rasulullah. 1/4 banyak tak? Daripada seluruh ahli syurga tu, daripada Adam sampai akhir zaman, 1/4 umat Nabi Muhammad. Nabi itu 124,000. Umat Nabi Muhammad 1/4, ramai tak? Kemudian Allah tambah lagi, tutup 1/3, lagi ramai. Syukur tak kita? Syukur. Kemudian Allah tambah lagi 1/2 atau setengah daripada ahli syurga adalah umat sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita, sebab Allah Subhanahu Wa Taala minta redha Rasulullah. Kita minta redha Allah. Allah minta redha Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Istimewanya Rasulullah. Kelak aku beri kepada kau ya Rasulullah sehingga kau redha. Sebab itu kita ni sebagai umat Muhammad ni perlu tahu siapa Nabi kita. Perlu cinta. Kalau orang Melayu dia punya istilah tu, tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak rasa cinta pada Rasulullah? Kita tak kenal Nabi kita selama ni. Kalau saya tanyalah berapa anak Nabi, siapakah anak Nabi yang lelaki dan siapakah anak lelaki yang perempuan? Siapakah pakcik Rasulullah? Siapakah makcik Rasulullah? Siapakah orang yang membantu Rasulullah? Sebutkan 10 sahabat Nabi yang masuk syurga. Sebutkan keturunan Rasulullah sampai Adnan. Rasa-rasa boleh jawab tak? Bagaimana kita nak kata kita ni rindu Rasulullah, sedangkan banyak benda yang kita tak tahu tentang Rasulullah. Sebab itu kewajipan bagi kita ni untuk apa? Tahu, faham, cinta, kasih kepada Rasulullah dengan melalui ilmu, dan akan dapatlah hidayah kepada Allah. Yahdillahu man yasha. Sebab itu orang yang cinta Nabi ni adalah hidayah kepada Allah. Orang yang rindu kepada Nabi adalah hidayah kepada Allah. Orang yang suka baca selawat dan salam kepada Nabi itu adalah hidayah kepada Allah. Bayangkan Nabi kata 10 selawat yang kamu baca pada waktu pagi, 10 selawat yang kamu baca pada waktu petang, dia akan menyebabkan kamu berhak untuk mendapat syafaatku, kata Rasulullah. 10 pun ada orang tak sanggup baca. Betul? Tadi baca berapa puluh? Rahsia lah Ustaz kan.
Siapa yang baca 100 pula, 700, Allah berikan, Allah sampaikan permintaannya 100 saja. 70 di dunia dan 70 di hari akhirat dan 30 di dunia. Kalau kita baca 1000 hari Jumaat ni kita dapat baca 1000. 700 hajat di hari akhirat, 300 di dunia. Tadi imam, apa jadi imam tadi? Ada tak baca 300 hajat? Maksudnya semakin banyak kita baca selawat, semakin banyak hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak di dunia, di hari akhirat, atau ditangguhkan pada hari yang sesuai. Subhanallah. Siapa yang baca pada hari Jumaat 1000 selawat, maka dia tidak akan mati, melainkan Allah lihatkan tempatnya dalam syurga. Orang yang baca selawat banyak ni, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan daripada diri dia sifat munafik, dan dia bebas daripada api neraka Allah. Kalau boleh umur-umur kita yang dah remaja ni, betul tak remaja? Remaja lah remaja yang beriman tak apalah, mana-mana kategori pun orang-orang yang beriman. Kalau boleh umur-umur kita bayi-bayi macam ni, 1000 selawat. Tengok bola baca selawat, tengok drama baca selawat, lipat kain baca selawat, tengah getih baca selawat, tengah ngopi baca selawat. Tak kisah. Selawat ni satu amalan yang Allah takkan tolak selama-lamanya. Walaupun kita selawat dalam keadaan tidak khusyuk, dan ada ulama kata riak sekalipun Allah terima. Tapi takkan nak selawat nak riak kot. Subhanallah. Riak Allah boleh, riak nas tidak digalakkan. Baca selawat. Kerana apabila kita baca selawat ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ni sebut Nabi dia. Nak kita ni cinta Nabi dia. Bila kita cinta Nabi, Rasulullah kenal kita. Siapa yang beri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali, Allah berikan dia kesentosaan hati. Allah selamatkan dia daripada kesukaran dan kepayahan ketika dia nak mati dalam sakaratul maut 100 kali. Itu ijazah daripada Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Said Al-Linggi dalam kitabnya Safina As-Salamah. 100 kali Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kita beri salam kepada Nabi, Allah akan mengembalikan kepada jasad Rasulullah untuk menjawab salam umatnya. Semakin banyak kita membaca selawat kepada Nabi, semakin dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama hari Jumaat, pada hari Jumaat salam dan selawat kita akan dipamerkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulan bin si fulan atau si fulan binti si fulan telah memberikan selawat sebanyak ini, telah mengucapkan selawat kepada ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, satu selawat Allah akan balas 10 rahmat. Satu selawat Allah akan hapuskan 10 dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Satu selawat Allah akan tinggikan 10 darjat kita. Satu selawat Allah akan berikan 10 pahala kepada kita. Tapi yang paling besar rahmat. Satu rahmat Allah lebih besar pada seluruh amalan manusia, jin dan para malaikat seluruhnya selain daripada selawat. Kita buat apa sahaja amalan takkan sama dengan satu selawat yang kita baca. Kalau kita baca 1000, kita baca 100,000, kita baca 1 juta, takkan rugi. Subhanallah. Ada seorang raja, nama dia Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Pernah dengar? Nah, kat mana dengar? Pernah dengar? Kita selalu dengar Sultan Mahmud di Julak, makat di Julak. Saya pernah pergi dekat Kota Tinggi, Sultan Mahmud makat di Julak. Pernah pergi tak ziarah makam dia? Tak pernah. Kalau Sultan Mahmud Shah Sultan Alauddin Shah, makam dia kat mana? Orang Johor, nama Johor. Semua tak nak mengaku pun. Dekat kampung raja di Pakuk. Kat situ kalau tuan-tuan pergi, dia tulis Sultan Wali Allah. Dia seorang sultan yang sangat beriman kepada Allah dan sangat cinta dan sangat suka berzikir dan berdoa kepada Allah. Dia dipanggil Sultan Wali Allah. Makamnya satu-satunya makam sultan di tanah Melayu ni. Daripada 8 sultan tanah Melayu ni, pada zaman kerajaan Melayu Melaka. Sultan Mahmud, dia punya anak, wafat di Kampar selepas Portugis menyerang Melaka. Kampar Sumatera, bukan Kampar dekat Perak. Subhanallah. Okey, kita sambung di dalam kitab ni. Bab yang kedua, Khatamun Nubuwah. Sebelum tu saya nak cerita tentang kulit Rasulullah atau wajah Rasulullah. Siapa yang buka sebelum tu bab bahagian wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jabir meriwayatkan bahawa raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatan hamra faja'altu unzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsan min al-qamar. Satu ketika pada bulan mengambang atau bulan purnama, selalunya 15 bulan Islam saya sedang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah ni dia tengok wajah Rasulullah. Kemudian dia tengok bulan. Pada ketika itu baginda memakai sepasang pakaian yang berwarna merah, iaitu kain sarung dan baju yang berwarna merah. Seketika itu saya memandang pada bulan dan seketika itu saya memandang pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya membuat keputusan, falahu 'indi ahsan minal qamar. Sesungguhnya wajah Rasulullah lebih hebat, lebih indah daripada bulan. Sebab itu orang tak membayang, sahabat tak membayangkan Rasulullah dengan sahabat-sahabat lain. Memang semuanya tak akan dapat mampu untuk menyayangi ketampanan keindahan Rasulullah. Sebab wajah Rasulullah ni tak ada siapa pun boleh ikut. Seperti dalam syair-syair Arab yang dikarang oleh sahabat, seperti mana seolah-olah Rasulullah ni nak wajah dia macam tu. Wajahnya, fizikal dia macam tu, ditempa macam tu. Subhanallah. Sebab itulah wajah Rasulullah ni Allah SWT tunjuk sikit je keindahannya di bumi ni. 100% nanti keindahan Rasulullah nanti di mana? Di syurga. Sebab itu kata ulama, Rasulullah ni lebih indah daripada syurga. Bayangkan kita selalu baca cerita syurga tu dah cantik kan. Rasulullah indah daripada syurga ni. Rasulullah indah daripada bidadari. Bidadari itu dah cantik. Ramai yang masuk syurga nak jumpa bidadari kan. Hanya dia tak nak jumpa Rasulullah kan? Tak tahu dia tu kan. Sebenarnya nak masuk syurga, nak bertemu ke hadrat Allah, Allah akan buka hijabnya. Maka orang beriman akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adalah cara dia. Itu kena belajar dalam kitab Tauhid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak pertemukan kita Rasulullah. Rasulullah ni sangat indah. Kata Sayyid Muhammad Alwi Maliki Al-Hasani, guru saya, di Saifah, dia kata sekiranya Allah buka hijab keindahan Rasulullah, maka orang yang beriman ni sanggup memotong jantung-jantung hati mereka. Sedangkan orang yang pada zaman Nabi Allah Yusuf AS, tengok Nabi Yusuf dia, perempuan-perempuan yang cantik ketika itu, kata ini malaikatnya, ini manusia. Mereka sedang memotong buah-buah. Tak perasan dia punya potong-potong tu sampai potong dia punya tangan dengan jari dia. Lepas tu Siti Zulaiha kata, tak tengok ke tangan kamu macam mana? Dah terpotong semua. Dia punya teruja, dia tengok cantik dan indahnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ni lebih indah daripada sehingga Azazil atau Iblis tidak dapat menyerupai Rasulullah. Sekiranya dia cuba untuk menyerupai Rasulullah, dia akan hancur binasa. Sebab itu kita sebagai orang beriman ni, kalau boleh, dapatlah kita dapat melihat Rasulullah walaupun secara mimpi. Marwa'ani fil manam fasayarani fil yaqasa. Siapa melihat aku ketika tidur, kata Rasulullah, dalam mimpinya, seperti di mana dia melihat aku ketika jaga. Ini nak tengok syaitan, sikus, nak tengok apa? Nak cari hantu, kolong, kuntilanak, tak payah. Itu semua tak ada manfaat, tak boleh tolong kita. Tengok Rasulullah. Siapa yang tengok Rasulullah, insya-Allah syafaatlah bagi dia. Subhanallah. Tiap-tiap hari berselawat tu, minta Allah SWT hadirkan Rasulullah dalam mimpi kita, jiwa kita kan. Seterusnya kita tengok kulit Rasulullah macam mana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sira min fiddah rajul sya'ri. Abu Hurairah berkata, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berkulit putih, abyad ka'annama sira min fiddah. Kulitnya putih kacak menawan dan nampak seolah-olah tubuh badannya terbuat daripada perak, ditempa daripada perak. Mana ada orang muka dia indah dia seperti ditempa, seperti perak. Tak boleh nak bayangkan. Dia punya putih tu sirah bin fiddah. Rambutnya sedikit ikan. Rajilah sya'ri. Nabi bukan rambut lurus, Nabi bukan rambut keriting, tapi ikan. Rambut ikan ni kebanyakan orang Melayu banyak rambut ikan. Jadi rambut Rasulullah hitam ikan, beralun. Rasulullah rambut dia panjang sampai sini.
Rasulullah botak masa apa? Masa tahallul. Bila Rasulullah potong rambut atau bercukur, sahabat-sahabat ni kata Said Habib Ali Zainal Abidin kepada kami, bila Rasulullah bercukur, sahabat tunggu di sebelah kanan, sebelah kiri. Maka Rasulullah ambil rambut-rambut dia yang telah dicukur, dibahagi pada sahabat, dan serahlah kepada keluarga kamu, isteri kamu, anak-anak kamu. Ini barakah. Ini kadang-kadang rambut Rasulullah ni mana ada barakah. Rambut kau yang tak ada barakah, rambut Rasulullah ada. Tahu tak? Rambut Rasulullah ni bila dia buat kajian di Eropah, kenapa rambut Rasulullah ni dia boleh tahan walaupun tak awet? Rambut biasanya 80 tahun dia cek pakai apa? Teleskop tu, subhanallah, nampak nur cahaya di situ. Sebab itu bila rambut Rasulullah yang asli ni, kalau kita letak air zam-zam, kata tuan guru saya, letak air zam-zam kat bangku, letak rambut Rasulullah, kita pancangkan tak ada bayang-bayang. Walaupun Rasulullah sudah wafat. Subhanallah. Pernah tengok tak rambut Rasulullah? Saya pernah lihat kan, ada seorang keturunan daripada keturunan raja, dia ada memiliki. Jadi memang ada sanadnya dia dapat daripada Madinah, daripada Syekh Abdul Kabir Al-Madani. Dia tunjuk saya, bila dia buka air kotak dia, subhanallah, harum. So harum. Dan dia kata rambut Rasulullah ni dia dah simpan dah berapa tahun, rambut tu makin panjang. Rambut kita kalau dah potong panjang tak? Wah, wallahualam. Kalau rambut kita tu masih lagi, Allah. Ini itu beza je rambut Rasulullah dengan rambut kita. Sebab itu Sayyidina Khalid Al-Walid, bila pergi perang, dia ada topi besi. Topi besi dia ada satu bekas, dia letak rambut Rasulullah. Dan kata Khalid Al-Walid, aku tidak pernah kalah dalam peperangan dengan barakah rambut ini. Antaranya ialah Khalid Al-Walid ni memang hebatlah. Strategi perang dia daripada muda sampai kerja dia memang belajar ilmu perang. Sebab itu dia tidak pernah kalah perang semasa dalam jahiliyah dan semasa dia dalam Islam. Dia lawan Musailamatul Kazzab, dia lawan peperangan Mu'tah, 3,000 lawan 200,000 orang. Saya pergi kat Mu'tah tu, Ja'far Tayyar ada, siapa nama, Abdullah bin Abi Rahawah, Zaid bin Harisah syahid di situ. Ja'far Tayyar ni dia baru balik daripada Habsyah. Sebab apa? Hijrah. Jadi Rasulullah kata Ja'far Tayyar ni ialah sepupu Nabi, wajah dia mirip Rasulullah. Jadi bila balik kepada Madinah ni, Rasulullah kata kau pergi balik pergi perang. Allah, kalau kita nak pergi perang, tengah puasa pergi perang, perjalanan dia lebih kurang 2,000 km. 3,000 lawan berapa ribu? 200,000. Okey lah. Kalau 3,000 lawan 6,000 okey lagi, 2 kali ganda. Ni 3,000 lawan 200,000. Maka kata Rasulullah, sekiranya Zaid wafat, syahid, maka diganti dengan Ja'far Tayyar. Ja'far Tayyar wafat, ganti dengan Abdullah Rahawah. Kalau mereka ni wafat, maka ada seorang akan bawa dan beri kepada orang layak untuk memimpin tentera. Maka tiga-tiga ni wafat. Daripada 3,000 orang, rasa-rasanya berapa orang wafat? 12 orang sahaja. Lawan Rom berjumlah 200,000. Tentera Islam menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Dengan doa Nabi. Tapi Rasulullah dah tahu dah, dia isyarat dah. Ja'far Tayyar ni bila dia wafat, dia berbuka puasa di syurga bersama dengan bidadari. Bila buka puasa, diingat Rasulullah SAW. Rasulullah kata Ja'far Tayyar ini Allah gantikan tangannya yang putus ni. Tangan dia tangan kanan dipancung, dia pegang panji-panji tangan kiri, dipancung, kemudian dibelah kepala dia. Maka dia syahid. Tangan itu kata Rasulullah diganti dengan Tayyar, iaitu sayap daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia wafat, dia bersama dengan malaikat makan berbuka puasa di syurga, kemudian kembali balik ke Madinah untuk beri salam kepada Nabi, ucapkan terima kasih. Kerana apa? Mengajar tentang Islam, jihad dan sebagainya. Tengok. Kita dah masuk syurga, rasa-rasa nak balik. Tak payahlah. Subhanallah. Tak jumpa bidadari lah. Lupa dah. Ja'far Tayyar tu kembali. Ini kisah benar, bukan saya reka-reka. Saya ambil daripada kisah yang diriwayatkan daripada ulama-ulama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tentang gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kana Rasulullah SAW aflajas saniyatain idza takallama ru'ya kan-nur yakhruju min baini thanayahu. Gigi hadapan Rasulullah SAW sedikit jaraknya daripada gigi yang lain. Gigi-gigi itu tidak terlalu rapat. Apabila baginda bersabda, keluarlah cahaya daripada celah-celah gigi baginda. Subhanallah. Gigi Rasulullah ni, bahagian depan ni, macam kita ni rapat sikit dah. Rasulullah ni ada renggang sikit. Bila Rasulullah bersabda, menuturkan hadis, baca Quran dan sebagainya, sahabat nampak keluar cahaya. Saya keluar cahaya tak? Tak ada kan? Siapa yang keluar cahaya tu memang hebat tak? Hanya Nabi je keluar cahaya. Kita bolehlah cakap ini hakikat ni keluar cahaya Ustaz. Ini tak ada hakikat. Ini zahir pun dapat. Subhanallah. Rasulullah ni pernah pergi perang dalam perang Uhud. Rasulullah kena belasah, dipukul, maka tertusuk daripada baju besi atau topi Rasulullah ni besi, tertusuk dalam. Maka sahabat-sahabat dah cabut susah. Maka Sayyidina Ubaidillah bin Jarrah, dia ragup. Tahu tak ragup? Dia tarik dengan gigi dia. Sayyidina Ubaidillah bin Jarrah ni seorang sahabat yang sangat handsome. Tapi bila pergi perang, dia jadi orang yang sangat ditakuti oleh musuh. Lawan, maka musuh semua lari pada dia. Bila jumpa Ubaidillah bin Jarrah, semua lari. Tiba-tiba ada seorang, dia kata, mana Ubaidillah bin Jarrah? Aku nak jumpa dia, aku nak lawan dia. Ubaidillah lari pada dia, Pak. Jadi dia tak puas hati, dia cari. Akhirnya bertembung juga. Dua orang ni lawan. Akhirnya Ubaidillah dapat kalahkan orang tu. Kemudian Ubaidillah menangis. Sahabat kata, siapa yang kau lawan? Dia kata, ini ayah aku. Ayah dia kafir. Ubaidillah Jarrah ni kafir. Dia tak nak beriman kepada Allah dan Rasul. Dia tak nak ayah dia mati dalam peperangan. Tapi Allah dah takdir. Allah, hidayah ni milik Allah. Maka dia bertemu dengan ayah dia. Dia bukan tak berani, tapi sebab dia kesian ayah dia sendiri, dia akan bertemu. Itu ujian bagi sahabat kali itu. Kita kalau jumpa ayah kita nak pergi perang macam tu, rasa-rasa macam mana? Dia tarik tu, dia punya gigi satu patah. Tarik kali kedua di sebelah kiri pula patah lagi, dua gigi patah. Sebab itu Ubaidillah ni Rasulullah kata mubasyirin fil jannah. Sanggup dia pertahankan Nabi macam tu. Subhanallah. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, engkau diutuskan, doa kau mustajab ya Rasulullah. Doalah supaya mereka dilaknat oleh Allah, mereka dihancurkan oleh Allah. Kata Rasulullah, aku bukan diutuskan kepada manusia untuk menjadi pelaknat. Nabi ni takkan mencela orang pun, takkan hina orang pun. Walaupun dihina, walaupun dia dibuat macam ini kezaliman kepada Nabi, Rasulullah ni sangat sabar dan mendoakan hidayah kepada mereka. Ni gigi Rasulullah ni sangat cantik, tapi patah kerana untuk mempertahankan Islam sampai Islam sampai ke tanah kita. Ini hidayah Allah. Macam mana kita tak bersyukur kepada Allah dan Rasulnya ya. Dan satu lagi hadis sebelum kita sembahyang Isyak, iaitu mengenai rupa khatamun nubuwah. Nanti minggu akan datang saya akan cerita apakah untuk khatamun nubuwah, iaitu Sa'id bin Yazid meriwayatkan bahawa zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ibna ukhti waja'un famasha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ili bil barakah wa tawadda fa sharibtu min wudu'ihi wa kuntu khalfa zuhri fa nazartu ila al khatam bayna katifayhi fa idha huwa mislu zirril hijlah zirril hijlah. Ini yang hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Yazid. Dia kata ibu saudaraku sebelah ibu. Kita ada makcik, makcik sebelah ibu dipanggil khalati. Kalau makcik sebelah bapa, ammati. Jadi khalati ni makcik sebelah ibuku telah membawaku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu baginda, ya Rasulullah, anak saudara aku ni sakit, wajah. Maka Rasulullah SAW menyapu tangan yang mulia ke atas kepala saya. Sebab itu ada orang baru ni ada kecoh. Habib doakan ABTU, dia letak tangan dekat dada. Dia kata ini apa ni semua tak faham. Bila orang ajar tak nak belajar kan. Sebab itu bila Rasulullah letak tangan yang mulia kepada kepala sahabat yang sakit, ini salah satu cara adil barakah atau mendoakan.
Kita dengan anak kita boleh letak. Ambil tangan kita, kita baca, kita letak tangan kanan kita kat kepala anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fatihah. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimna ta'wil. Tiap-tiap hari kita doa anak macam tu. Kan? Jadi Rasulullah SAW letak tangan Rasulullah yang mulia ini ke kepala Sa'id. Kemudian ke kepala saya dengan penuh kasih sayang. Famasahali sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ani bil barakah, dan Rasulullah mendoakan kepadaku dengan barakah. Wa tawadda, Rasulullah ambil wuduk, dan habis selesai wuduk Rasulullah tu ditadah. Fasharibtu min wudu'ihi. Cara yang kedua Rasulullah buat, bila Rasulullah ambil wuduk, daripada air wuduk tu jatuh, ditadah, diminum. Itu cara untuk dapat kaifiah, ruqyah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu khalfa zuhri, dan aku berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nazartu ila al-khatib, dan aku melihat di belakang Rasulullah antara dua belikat Rasulullah ini, bainal katifai, di antara dua bahu Rasulullah ni, fa idza huwa mislu zirril hajarah, ada satu cok sin, iaitu tanda Nabi akhir zaman atau khatamun nubuwah, besarnya seperti apa? Seperti telur burung. Telur burung merpati. Jadi alasan menyapu kepala adalah dasar kasih sayang dan rahmat. Apapun jika ada penyakit, maka dengan musab ini, maka dengan berkat tangan yang mulia, sembuhlah penyakit itu. Wallahu a'lam. Jadi kat sini kita dapat memperhatikan bahawa cara Rasulullah SAW membuat. Rasulullah pada masih kecil, masa umur baginda 8 tahun, di bawah jagaan Sayyidina Abdul Muttalib ni, Rasulullah pernah sakit mata. Puas berubat Abdul Muttalib ni, Datuk Rasulullah ni pun puas berubat. Maka orang kata di luar kota Mekah ni ada seorang tabib yang baik, yang hebat. Pergilah jumpa dia. Maka Sayyidina Abdul Muttalib ni bawa Rasulullah jumpa tabib ni. Maka tabib ni dia tengok Rasulullah, dia tengok kitab dia. Dia tengok Rasulullah, dia tengok kitab dia. Dia kata, wahai Abdul Muttalib, ubat dia ada kat budak ni. Dia kata, macam mana? Kan aku bawa jumpa kau. Dia kata, aku tiap-tiap hari kalau aku berubat, daripada dulu sampai sekarang, aku bertawasul dengan nama budak ni. Dia adalah Nabi akhir zaman. Maka dia kata macam mana? Dia ambil idea daripada mulut Rasulullah, dia letak dekat mata. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sembuh terus masa ni. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW ini dia mempunyai keberkatan yang Allah mempercepatkan sembuh. Itu juga Sayyidina Abu Bakar ketika dia dipatuk ular pada peristiwa hijrah Nabi. Ketika Rasulullah berada di Jabal Sur, ketika itu dipatuk ular, maka Rasulullah ambil ayunya, doa kat situ, segera sembuh. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu sedih, wahai Abu Bakar, Allah beserta dengan kami. Okey ya. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis ini dengan tasbih kifarah dan suratul As.